Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bonjour à tous, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Halo semuanya, selamat datang di sesi micro teaching bahasa Prancis hari ini. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang demander, de renseignement, ou de l'aide, atau cara meminta dan memberikan informasi atau bantuan dalam bahasa Prancis. Saat kita berada di negara berbahasa Prancis atau berinteraksi dengan penutur asli bahasa Prancis, seringkali kita akan meminta dan memberikan informasi atau bantuan. Pada sesi ini, kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara meminta dan memberikan informasi atau bantuan yang berkaitan dengan toko dan layanan serta sarana transportasi yang ada dalam kota. Sebelum kita mulai, mari kita bahas dulu daftar kosakata yang akan kita pelajari. Le vocabulaire pour les noms, untuk kata bendanya, il y a le magasin, toko, la boutique, butik, la librairie, toko buku, le supermarché, supermarket, la pharmacie, apotek, la banque, bank, l'hôpital, rumah sakit, la gare, stasiun, l'aéroport, bandara, le restaurant, restoran, le café, kafe, le parc, taman, le musée, museum, l'office de tourisme, kantor wisata, la rue, jalan, la station de métro, stasiun kereta bawah tanah, l'arrêt de bus, halte bus, dan terakhir le taxi, taksi. Kita juga akan mempelajari kata kerja, pour le verbe, il y a, demander, meminta, donner, memberikan, aller, pergi, arriver, tiba, prendre, mengambil atau menggunakan, trouver, menemukan, aider, membantu, renseigner, memberi informasi, visiter, mengunjungi, réserver, mengatur atau memesan, ouvrir, membuka, fermer, menutup, parler, berbicara, et enfin poser une question, bertanya. Selanjutnya, mari kita pelajari tata bahasa Prancis yang digunakan dalam kalimat tanya. Kata tanya yang akan kita gunakan ada où, digunakan untuk bertanya tentang lokasi atau tempat. Misalnya, où est le magasin le plus proche? Di mana toko terdekat? Yang kedua ada comment, digunakan untuk bertanya tentang cara atau bagaimana. Ada yang mau bantu saya membaca contohnya? Qui veut lire l'exemple? Boleh, Fulan, silahkan. Oui, très bien. Comment aller à l'hôpital? Huruf H dalam l'hôpital tidak dibaca. Comment aller à l'hôpital? Bagaimana cara pergi ke rumah sakit? Yang ketiga ada quand, digunakan untuk bertanya tentang waktu atau kapan. Misalnya, quand est-ce que le restaurant ouvre? Kapan restoran buka? Yang keempat ada combien de, digunakan untuk bertanya tentang jumlah atau berapa banyak. Misalnya, combien de temps faut-il pour aller à l'aéroport? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk pergi ke bandara? Selain itu, kita bisa menggunakan beberapa ungkapan lain dalam kalimat tanya. Yang pertama ada est-ce que, digunakan sebagai penghubung untuk membuat kalimat tanya. Misalnya, est-ce que vous parlez anglais? Apakah Anda bisa berbicara bahasa Inggris? Yang kedua ada qu'est-ce que, digunakan sebagai pengganti kata tanya di awal kalimat. Contohnya, qu'est-ce que vous cherchez? Apa yang sedang Anda cari? Nah, perbedaan antara est-ce que dan qu'est-ce que terletak pada penggunaannya dalam membuat pertanyaan. Est-ce que digunakan untuk mengubah kalimat pernyataan menjadi kalimat tanya secara umum. Kalau di sini contohnya, est-ce que vous parlez anglais?
kalimat pernyataannya yaitu vous parlez anglais. Untuk merubahnya menjadi kalimat tanya, kita cukup menambahkan est-ce di awal kalimat. Jadi est-ce que vous parlez anglais? Apakah Anda bisa berbicara bahasa Inggris? Nah, untuk menggunakan est-ce que, jawabannya cukup oui ou non. Jadi, est-ce que vous parlez anglais? Oui, je parle anglais. Ou non, je ne parle pas anglais. Karena est-ce que itu artinya apakah. Karena est-ce que digunakan dalam kalimat tanya apakah. Sedangkan qu'est-ce que digunakan sebagai pengganti kata tanya di awal kalimat untuk menanyakan objek atau hal yang spesifik. Contohnya, qu'est-ce que vous cherchez? Apa yang sedang Anda cari? Kalian nggak bisa jawab pertanyaan tersebut dengan oui ou non saja. Kalian harus menjawabnya secara spesifik. Qu'est-ce que vous cherchez? Apa yang sedang Anda cari? Misalnya, je cherche euh, je cherche l'hôpital. Saya mencari rumah sakit. Saya sedang mencari rumah sakit. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik. Sekarang mari kita simulasikan contoh situasi di suatu toko. Saya punya dialog. Uh, saya akan memainkan peran sebagai penjual atau petugas, dan kalian semua akan memainkan peran sebagai pelanggan atau pengunjung. Kita akan berinteraksi menggunakan bahasa Perancis dan menerapkan apa yang telah kita pelajari barusan. Saya sebagai founder, penjual, dan kalian sebagai klien, pembeli. Bonjour, comment puis-je vous aider aujourd'hui? Je cherche un livre intéressant à lire. Pouvez-vous me recommander quelque chose? Bien sûr. Quel genre de livre aimez-vous? Très bien. Voici un roman d'aventure très populaire en ce moment. Je pense que cela vous plaira. Cela coûte 15 euros. Très bien. Udah pada bagus ya pronunciation-nya? Udah parfait. Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Sebelum saya yang bertanya. Ya, Fulan, kenapa? Kenapa di, di kenapa di kenapa di kalimat comment puis-je vous aider aujourd'hui dan pouvez-vous me recommander quelque chose? Pertanyaannya itu ya. Kenapa ditukar diubah? Sebelumnya kita sudah pernah mempelajari, kalau tidak salah, jika kita bertanya kepada seseorang, orang asing, lebih sopan jika kita menukar sujet dengan kata kerjanya. Jadi, pouvez-vous me recommander quelque chose? Atau puis-je vous aider aujourd'hui? Itu merupakan bentuk pertanyaan yang paling sopan. Sudah terjadi bulan? Dari yang selanjutnya ada l'exercice. Sekarang mari kita berlatih berpasang-pasangan dalam kelompok. Setiap kelompok 2 orang. Saya akan memberikan beberapa situasi dan peran. Silakan berinteraksi menggunakan bahasa Prancis dan menerapkan kosakata dan tata bahasa yang telah kita pelajari. Untuk situasi pertama, ada vous recherchez une adresse de librairie. Kalian mencari alamat perpustakaan. Yang kedua ada vous voulez demander un bon restaurant dans le quartier. Kalian ingin bertanya tentang restoran bagus di sekitar sini. Di Le Quartier itu apa ya? Le Quartier itu blok di neighborhood.
kalau bahasa Inggrisnya. Yang ketiga ada Vous voulez demander les heures d'ouverture d'un musée. Kalian ingin bertanya jam buka atau jam kerja suatu museum. Waktunya 10 menit, mudah saja, cukup kalimat tanya dan jawabannya saja. Tidak usah panjang-panjang. Kalian boleh membuka kamus, tetapi tidak boleh menggunakan internet dan aplikasi penerjemah di HP. 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, 10 menit. Sudah 10 menit ya. Ada yang ingin membacakan jawabannya untuk situasi pertama? Vous recherchez un adresse de librairie. Jadi kita menggunakan kalimat tanya atau kata tanya. Oui, très bien. Kita menggunakan kata tanya u untuk menanyakan tempat. Yang kedua ada vous voulez demander un bon restaurant dans le quartier. Ada yang ingin membacakan? Oui, très bien. Untuk yang ketiga ada vous voulez demander les heures d'ouverture d'un musée. Berarti kita menggunakan pertanyaan kapan. Kapan bahasa Perancisnya? Oui. Kita menggunakan kata tanya kang. Berikut contoh jawabannya. Yang pertama ada excusez-moi, où est la librairie? La librairie se trouve près de la gare. Vous pouvez y aller à pied. Jangan lupa menggunakan excusez-moi karena kita harus menjaga kesopanan jika bertanya kepada seseorang. Yang kedua ada excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'aider? Je cherche un bon restaurant dans le quartier. Jawabannya bien sûr, il y a un excellent restaurant juste en face de la rue. Vous ne pouvez pas le manquer. Ada yang tahu artinya apa? Ya, you can miss it. You can miss it. Pasti kalian bakal nemu restorannya itu. Nah, yang ketiga ada quand est-ce que le musée ouvre? Le musée ouvre à 9h du matin tous les jours. Museum buka pada jam 9 pagi setiap hari. Nah, vous avez des questions? Ada yang mau bertanya? Cukup? Udah pada ngerti semua ya? Nah, sampai di akhir sesi kita hari ini, mari kita refleksikan pembelajaran kita. Apa yang paling menarik atau bermanfaat dari sesi ini? Bui, apakah ada hal baru yang kita pelajari? Saya mau berpesan, jangan ragu untuk terus berlatih dengan teman atau siapapun. Jangan takut untuk membuat kesalahan, karena itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Teruslah berlatih dan eksplorasi lebih lanjut. Untuk meningkatkan kemampuan bahasa Prancismu. Jangan lupa untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah kita pelajari dalam situasi sehari-hari barusan. Terima kasih telah mengikuti Micro Teaching Bahasa Prancis hari ini. Saya harap kalian semua mendapatkan manfaatnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Merci et à bientôt.